Yang tak dapat masuk, tak apa. Kita akan send video nanti. Okay, kita boleh mula sekarang. Yang nak masuk kemudian tu tak apa, terus saja masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 25 Februari, PDPR kita minggu yang ke-6. Untuk masa yang pertama ini, kita buat Google Meet. Lepas tu awak buat latihan. Dan nanti jam pukul 12.15 kita ada juga masa matematik. Masa tu lah awak boleh tanya cikgu, PM cikgu bagi yang tak faham, yang tak dapat masuk, jangan bersedih. Cikgu akan send video nanti insyaAllah. Dan awak semua fokus. Tajuk pada hari ini berkenaan dengan digit value dan place value. Saya rasa kamu dah familiar dengan tajuk ni. Cuma bila tahun 6, nombor tu saja yang bertambah. Kita ulang kaji balik lah. Dan tajuk kita kedua nanti iaitu round off. Pun saya rasa awak pun dah tahu bagaimana nak round off. Baik, tajuk pertama kita, bagaimana hendak menukar digit value, nombor bulat kepada digit value dan place value. Yang ni, tengok contohnya, katakan kita ambil yang mudah dulu. 4, 5, 8, 1, 6, 9. Okey. Kalau digit value, cikgu guna perkataan DV. 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 Okey. DV. Place value pula, cikgu guna PV. PV. Kalau awak lupa digit value tu apa, place value tu apa, kalau cikgu lah. P ni awak anggap sajalah perkataan. Bermakna dia bukan nombor dalam perkataan. Ni memang tetaplah digit value ni memang nombor. Ditulis dalam bentuk nombor. Jadi sebelum kita menjawab beberapa soalan nanti, kita perjelaskan dulu ke mana kedudukan mereka ni. Bagaimana rupanya bila pergi kepada place value dan rupa bentuknya kepada digit value. Okey. Katakan ini. Kalau pergi ke place value, ini namanya place value ones. Ones. Kalau yang ini pergi kepada digit value-nya pula. Dia jadi 9. Bentuk nombor. Perkataan ones. Okey, 6 pula. Jadi tens. Tens. Kalau 6 ni pergi ke sini pula, jadi 60. Ni pula pergi sini? 100. Yes, good. 100. Hundreds. Kalau ni pula, ni. Pergi ke sini? 100. Yes, 100. 8? 1000. Bagus, 1000. Kalau pergi sini? 8000. Yes, 8000. Ini namanya DV. Dan nombor P perkataan. Place value. Ingat macam tu je lah. Place tu bukannya perkataan sebenarnya. Saya saja gunakan P tu untuk awak ingat. Mudah ingat.
Okay, 5 ni? 10,000. 10. 10,000. Okay. Kalau pergi sini? 50,000. 50,000. Okay. 4 pula? 100,000. Yes, 100,000. Okay. Ke sini pula? 400,000. 1,000. Okay. Bila awak dah kenal nilai ni, apa dia PV, apa dia DV, senanglah untuk awak menjawab soalan yang selalu dikemukakan dalam peperiksaan. Dia akan tanya apakah digit value bagi digit yang bergaris. Dia akan gariskan nombor ni nanti. Terpulanglah, garis ke sini ke, yang ini ke, terpulang kepada soalan. Dia nak tanya bahagian ones ke, bahagian tens ke, 100,000 ke, dan sebagainya. Baik, cuba awak lihat buku kerja awak, muka surat 6. Muka surat 6. Okay? Page 6. Yang tak dapat tu tak apa, tengok saja. Cikgu akan tulis sini. Ada yang tak bawa buku tadi. Okey, tengok di depan ni saja, tak apa. Okey, contoh number 1. 6, 7, 8, 2, 1. Okey, dia underline number 6. Okey. Dia suruh cari value digit, PV. Tengok. DV dulu DV. Dia suruh cari DV. Lepas tu PV. Dalam buku tu Okey. Soalan, dia ada dua lah bentuk soalan. Sama ada dia guna dalam perkataan. Dia akan tanya what is the digit value for digit 6? Dia tak garis kerana dia main sebut. Tapi kalau dia tak sebut, dia hanya tanya saja. Okay, write down digit value underline ni. Yang dah underline. Of the underline digit. Untuk digit value-nya apa? Place value-nya apa? Selalu dia tanya satu sajalah. Ini dia bagi latihan dengan awak, dua-dua dia tanya. Supaya awak lebih faham lagi. Jangan dia tanya digit value, awak jawab place value. Lupa ingat. Satu cikgu kata, awak mark ni, P ni. Kalau P ni memang dalam bentuk perkataan tu, huruf. Kalau D ni memang dalam bentuk angka. Okey. Untuk digit 6 ni, apa dia digit value-nya? 60,000. Yes, digit value-nya ialah, ambil awak nombor ni, 6. Lepas tu, yang belakang ni, terus letak 0. Senang saja kan? Awak ambil 6, lepas tu, yang belakang ni bertukar jadi 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 60,000. Place value-nya, awak baca nombor ni, 60,000. Jadi, place value-nya ialah 10,000. 10. 16,000. 16,000. Apa dia? 16,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. Okay. 10,000. Itu dia. Macam tu je. Yang janganlah letak 6 sini. Kalau letak 6 pun betul juga. Tapi yang sebaik-baiknya macam ni. Yang 6 tu, apabila awak nak pergi ke partition ataupun extended notation, kan kita dah belajar itu kan, mencerakinkan nombor. Contohnya kalau ni kan, kalau ni 1 million plus 200,000 plus 6 10,000. Ni barulah 6 10,000.
Ini namanya extended notation ataupun partition. Kalau ni dia tanya macam ni saja, digit value-nya apa, place value-nya apa, buat macam ni saja. Boleh faham? Jangan lupa S. S jangan lupa. Okey. Cikgu tanya lagi. Okay. What is the place value and digit value for digit? Oh, sama. 8. Okay. Digit 8. Digit value-nya? 800. Yes. 800 dalam nombor. Place value-nya? 100. Yes. Hundreds. Hundreds. Katakan. Boleh buat tak exercise Boleh. 6 tu? Boleh? Boleh. Awak buat G dengan H. Okay? Page 6. Workbook bukan buku teks, bukan. Okey, cikgu. Okey. Baik, yang tak dapat tu nanti cikgu hantar video, okey? Yang tak faham lagi boleh PM cikgu ataupun call cikgu terus, video call pun boleh. Okey? Baik, selamat menjawab soalan. Nanti petang cikgu nak hantar jawapan untuk workbook yang awak buat hari tu. Okey. Send jawapan, awak siapkan. Cikgu nak beritahu, semasa kamu semak, jangan tik tu terkena pada tulisan awak. Contohlah macam ni. Katakan jawapan ni, cikgu nak ajar awak cara menyemak. Okey. Ni tadi ialah 800. Sorry, pakai pen biru. Ini 800. Contohnya lah. Ni awak letak tens. Contoh. Okey. Ni, betul jawapannya. Letak macam ni. Semak macam tu. Oh, ni salah. Buat pembetulan sini. Ni salah kan? Terus tulis pembetulan. Conteng. Letak pembetulan. Ni place value-nya ialah apa ni? Apa? 100. Macam ni lah. Faham? Faham. Awak tak boleh. Macam tu. Awak tindih. Ditimpa awak tulisan awak. Si boleh. Salah. Mesti pendek saja. Tik kecil saja. Cukup. Jadi kemas. Nampak jelas semua jawapan dan soalan tu. Okay. Year 6, kita akan belajar sampai million. Bezanya dari tahun ke tahun, nombor itu saja yang bertambah. Contoh, katakan 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah digit yang paling kecil. Jumpa saja digit yang kecil ini, awak tak perlu buat apa-apa. Tapi sekiranya kamu jumpa digit yang besar, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 5, 6, 7, 8, 9 ini adalah digit yang besar, maka kamu terpaksa tambah 1. Plus 1 kepada nombor yang di sebelahnya nanti. Contoh. Kita kena perhatikan nombor yang hendak kita bundarkan itu. Ini katakan 10. Nearest 10. Round off to nearest 10. Itu yang kita selalu belajar semasa darjah 4. Darjah 4, darjah 5. Tapi apabila nak pergi ke tahun 6, awak pergi kepada nearest 1000. Nearest 1000. Bagaimana kita hendak pergi kepada nearest 1000? Sekejap, ada yang nak masuk ni. Kalau nak pergi nearest 1000, awak kena perhatikan 1000 ni how many zero here? 1, 2, 3. Jadi
awak masukkan 0. 3 zeros ya. 1, 2, 3. Okay. Tengok nombor di atas. 1, 2, 3. Okay, number 1 is kecil kan? Kalau kecil, awak tak perlu buat apa-apa. Awak hanya salin saja nombor depan ni. 7, 6, 4, 3. This one is the final answer. Bagaimana pula kalau round off to nearest 10,000? Nearest 10,000. One, two, three, four. 4 zeros. Okay. You write down 4 zeros here. 1, 2, 3, 4. Lepas tu, tengok atas. 7 ni besar kan? Bila besar, awak perlu regroup 1. Tambah 1. Asal besar, awak tambah 1 di sebelahnya. Kalau kecil, awak tak buat apa-apa. Awak hanya copy saja. Salin semula nombor itu. Baik. Ni jadi 7. Ni 4 and 3. Okay, this one is the final answer. Beginilah seterusnya kita hendak round off. Pertama sekali awak kena hitung dulu berapa zero yang kena tulis di belakang. Karena dalam exam rata-rata kalau mereka tulis semula nombor ni, nampak sekali dia memang tidak faham apa dia round off. Round off ni awak kena tengok soalan tu dulu. Nearest 1000 wajib ada 3 zero. Kalau nearest 10,000 wajib ada 4 zero. Nearest 1 million wajib ada 6 zeros. Itu yang diutamakan dulu. Baik. Kalau round off to nearest 1 million. 1 million. How many zero here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zero. Okay, get ready for 6 zeros here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu, mata awak tengok atas. Yang terakhir tu, terus tengok atas. Besar ke kecil? Kalau kecil. Kalau kecil, awak terus salin saja nombor sebelah tu. Kalau 3, 3. Kalau 4, 4. Salin saja. Tapi kalau 4 ni besar, must be tambah 1 sini. Kena tambah. Baik. Cikgu ulang balik. Ada yang baru masuk. Kita tukar nombor. Okay. Kita tekan nombor 9, 8, 5, 3, 1, 8. Okay. 985,618. Okay. Round off to dalam exam, dia tak tulis macam ni Cikgu sengaja tulis dalam angka ni. Biasanya dia tulis dalam words. Dia sengaja tulis dalam words. Nak menirukan awak. Awak yang nanti contengkan dekat words tu 1000 supaya awak tahu how many zero here. 1003. 10,004. Jadi senang, memudahkan awak kerja. Karena zero itu memang wajib berada di belakang tu. Zero yang wajib berada di belakang. Okay. Katakan ni round off to nearest 10,000. Now, how many zero kalau 10,000? 1, 2, 3, 4. Get ready. 4. 3, 4. Ini zero yang wajib ni. Lepas tu, tengok atas.
besar plus 1. Okay, 1 plus 8, 9. 9. The final answer is 920,000. Faham? Okay. Okay. What about 100,000? 1, 2, 3, 4, 5. 50 here. Okay, get ready for 50 here. Write down 50. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ini zero yang wajib. Okay. Akhir sekali. Tak nak panah dulu. Tengok. Besar ke kecil? Besar. Kalau besar, apa perlu awak buat? Tambah 1. Good. Itu yang awak ingat nanti. Plus 1. Plus 1 jadi 10. Jadi 1 million. Okay. Zero wajibnya tadi 5. Disebabkan ini ditambah 1 jadi 10. Dia bertambah lagi 1 zero sih. Kalau zeronya bertambah tak apa. Kali kalau berkurangan memang ada yang silap. Dalam peperiksaan di PSA, zero ni lah selalu budak silap. Dia tak ingat 1,000 ada berapa zero, 10,000 ada berapa zero. Satu je zero awak kurang, habis. Maka terus hilang. Rugi. Ini adalah tajuk yang paling senang. Okey, setakat ini faham tak? Faham. Faham. Siapa tak faham? Ada tak? Yang tak faham boleh PM cikgu nanti. Kita boleh video call sekali lagi. Okey. Sekarang tajuk untuk round off dah selesai. Okey. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa boleh PM cikgu terus. Okey, selamat belajar dan menjawab soalan. Hendaklah jujur pada diri sendiri. Pastikan jawapan di belakang sudah di staple. Jangan cuba-cuba nak tengok kerana jawapan di belakang kadang-kadang tak betul. Nanti cikgu bagi jawapan dengan awak akan nampak. Ada juga jawapannya tak betul. Lebih-lebih lagi dia guna koma-koma tu, banyak salah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh tak kita ambil gambar sekejap? Boleh. Bukalah wajah awak. Satu, dua, tiga. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye, madam. Bye. Bye, madam. 8 bulan kita sekolah. Bye, madam. Bye. Buku semua bisa bawa nanti. 8 bulan. Kita sekolah.